Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Minggu lepas awak dah belajar berkaitan dengan membuat dan menentukan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu ketaksamaan. Dan seterusnya kami belajar tentang menentukan dan melorekkan rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. Okey, secara ringkasnya kamu belajar untuk melukis graf, menentukan titik dan menentukan sama ada iaitu garis sempang ataupun garis padu dan melorekkan graf. Okey, sekarang minggu ni kita akan lihat berkaitan dengan 6.2 iaitu sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam sistem ketaksamaan linear ni dia ada 4 subtopik iaitu mewakilkan situasi dalam bentuk sistem ketaksamaan linear, membuat dan menentuskan konjektur tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Seterusnya, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Dan akhir sekali menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk menentukan ketaksamaan yang sesuai bagi suatu situasi tertentu, contoh situasi adalah Y lebih besar daripada X, maka ketaksamaan linear berbentuk macam ni. Seterusnya bila Y kurang daripada X, Y lebih kurang daripada X, bentuk dia macam tu. Dan Y tidak kurang daripada X, Y lebih besar atau sama dengan X. Okey, Y tidak melebihi daripada X, Y lebih kecil atau sama dengan X dan seterusnya. Kamu boleh lihat dalam buku teks. Kamu kena ingat benda ni sebab benda ni akan ditanya dalam soalan. Okey, maksimum Y ialah K. Y lebih kecil daripada K. Okey, Y melebihi X sekurang-kurangnya K. Y tolak X lebih besar atau sama dengan K. Okey, maksud sistem ketaksamaan linear pula adalah sistem ketaksamaan linear ni dalam dua pemboleh ubah ialah gabungan dua atau lebih ketaksamaan linear yang dibina untuk menentukan rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear itu. Okey, mesti kamu tengok maksud dia ni kamu tak faham. Okey, sekarang ni kita kena tengok contoh dia baru kita faham maksud sistem ketaksamaan linear. Okey, saya beri satu contoh. Okay. SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun. Sebanyak Y orang murid tingkatan 4 dan X orang murid tingkatan 5 akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. Okey, soalan. Bila kamu dapat soalan macam ni, kamu kena buat table, jadual. Iaitu jadual macam ni. Kita letakkan tingkatan 4 sebagai X. Sebagai tingkatan sebanyak Y orang murid. Tingkatan 4 maknanya tingkatan 4 ni Y. Maknanya tingkatan 5 pula adalah X. Okey. Ditanya jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40. Kamu tengok ni selebih-lebihnya. Kita tengok kata kunci dia selebih-lebihnya. Jadi kita tengok jadual. Kita boleh tengok jadual balik. Okey, kita tengok jadual.
Kita pergi kat jadual tadi. Tadi kata kunci dia selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya Y. Ni Y selebih-lebihnya K. Maknanya kita kena guna Y lebih kecil atau sama dengan kita kena guna benda tu. Jadi untuk soalan ni lebih kecil atau sama dengan 40. Dia cakap jumlah. Jadi kita kena tambah Y tambah X. Lebih kecil atau sama dengan 40. Untuk soalan nombor 2, bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Okey. Kata kuncinya adalah tidak kurang daripada. Kita tengok jadual. Tidak kurang daripada. Tidak kurang daripada maknanya Y lebih besar atau sama dengan. Okey, kita pergi kat soalan tadi. Maknanya Y, X. Tingkatan 5 dulu. X lebih besar atau sama dengan Y. Okey, untuk seterusnya, dia tanya sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Sekurang-kurangnya, kata kuncinya adalah sekurang-kurangnya. Kita tengok jadual. Bila sekurang-kurangnya, ni dalam jadual cakap sekurang-kurangnya adalah Y lebih besar atau sama dengan. Okey, maksud dia nanti kita kena letak simbol lebih besar atau sama dengan. Y lebih besar atau sama dengan 15. Ni kan tingkatan 4 sahaja. Tingkatan 4 akan menyertai kem tersebut. Maknanya tingkatan 4 ni Y. Okey, soalan seterusnya. Sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwah pengganti jenama X dan jenama Y untuk pencetakan. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwah yang berharga RM14 dan RM18 masing-masing daripada pemborong. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Okey, kalau dapat soalan macam ni, kita kena buat kotak supaya benda tu biar dia jelas, biar nampak. Okey, buat kotak dakwah jenama X dan dakwah jenama Y. Okey, harga dia adalah X ialah RM14 dan Y adalah RM18. Okey, soalan dia, jumlah dakwah yang ditempah tidak melebihi 25. Kata kuncinya adalah tidak melebihi. Kita tengok tidak melebihi adalah Y lebih kecil atau sama dengan X. Pergi kat soalan tadi. Y, dia cakap jumlah. Jadi kita kena tambah. X tambah Y ataupun Y tambah X. Lebih kecil atau sama dengan 25 sebab dia tidak boleh melebihi daripada 25. Soalan seterusnya, bilangan dakwah jenama Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Okey, sekurang-kurangnya Y sekurang-kurangnya 2 kali jenama X. Kita tengok jadual. Sekurang-kurangnya Y lebih besar atau sama dengan. Okey, jawapannya lebih besar atau sama dengan. Y lebih besar atau sama dengan, yang ni 2 kali jenama X. Maknanya 2 X. Barulah dapat jenama Y.
Okey, untuk bilangan dakwat jenama Y tidak melebihi 8 unit. Maknanya kalau tidak melebihi, kita tengok jadual. Okey, tidak melebihi Y lebih kecil atau sama dengan. Simbol dia macam tu. Kita tengok soalan. Y lebih kecil atau sama dengan 8. Dia tidak melebihi 8 unit. Soalan seterusnya. Jumlah pembelian tidak melebihi 400. Kalau jumlah, kita kena tambah. Okey, maknanya kita tengok kata kunci dia tidak melebihi 400. Okey, kalau tidak melebihi, tengok. Tidak melebihi Y lebih kecil atau sama dengan. Maksud dia, dia akan tulis X, ni kan jumlah. Jadi kita kena tambah X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 400. Seterusnya kita lihat bagaimana untuk membuat dan menentusahkan conjectures tentang titik dalam rantau dan penyelesaian bagi suatu sistem ketaksamaan linear. Okey, pertama kali kita tengok rantau yang memuaskan kesemua ketaksamaan linear yang diberikan oleh ditentukan dengan menggantikan satu titik yang terdapat dalam rantau itu ke dalam ketaksamaan itu. Dalam sistem ketaksamaan linear, jika titik itu memuaskan ketaksamaan linear yang diuji, maka rantau itu memuaskan ketaksamaan linear. Okey, maksud dia agak panjang, jadi kita tengok contoh dia macam mana. Okey, bagaimana kita menentukan konjektor tentang titik dalam rantau yang memuaskan suatu ketaksamaan linear? Macam mana? Okey, tengok contoh dia. Rajah di atas mewakili suatu sistem ketaksamaan linear. Hanya satu rantau A, B, C dan D akan memuaskan kedua-dua ketaksamaan linear. X tambah Y lebih kecil daripada 8 dan Y lebih besar atau sama dengan 3. Okey, yang ini jadual dia. Tengok titik rantau A dekat sini. Jadi kita ambil satu titik. 2, 1. Dekat, kita kena ambil dekat rantau A sahaja. 2, 1 kita dapat 2. Kita buat masuk dalam persamaan ni yang diberikan X tambah Y. Jadi kita dapat 2 tambah 1. X ni 2, Y ni 1. Jadi 2 tambah 1 lebih besar daripada 8. Betul ke salah? Okey, jawapannya benar. Okey, kita tengok yang ni. Y lebih besar atau sama dengan 3. 1 ni daripada titik ni 1 X Y. Ni 2 ni X Y. Jadi 1 lebih besar daripada 3. Benar ke palsu? Palsu. Patutnya yang 1 lebih kecil daripada 3. Okey, 4, 2. Yang ni titik ni kita boleh tengok 4, 2. 4, 2 kat sini, kat rantau A. Satu titik pun dah cukup untuk memeriksa suatu ketaksamaan linear. Okay? Satu titik je awak guna pun tak apa. Kita buat benda yang sama dekat kita buat benda yang sama untuk titik ni, iaitu 4 tambah 2 buat masuk dalam persamaan ini. 4 tambah 2 lebih kecil daripada 8. Betul ke salah? Jadi benar. Okey. Dan seterusnya, untuk rantau B pun sama. Kita buat perkara yang sama. B ni dia bagi titik 8, 2.
Okey, kita buat masuk dalam ketaksamaan X tambah Y. 8 tambah 2. Ni X, ni Y. Ni titik X 8, titik Y 2. Jadi 8 tambah 2 ni lebih kecil daripada 8. Betul ke salah? Salah kan? Kalau jadinya palsu. 2 lebih besar atau sama dengan 3. Benar ataupun palsu? Palsu juga. Okey, apabila kita dah dapat tabel ni, kita tengok. Untuk menentukan konjektor, kita tengok kat mana benar. Kat mana rantau yang mewakili benar. Tengok. Mestilah B kan. Ni B, semua benar. Ni palsu, ni ada palsu. A ni ada palsu. Rantau A ada palsu. Rantau B semua benar. Dan rantau C ada palsu. Benar-benar. Yang ni palsu. Rantau D pun palsu. Jadi jawapannya B. Rantau B adalah rantau yang memuaskan ketaksamaan. Okey, untuk menentukan dan melorotkan rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear, nombor 1. Kita tanda rantau yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penanda yang berlainan dan mudah dilihat. Nombor 2. Kena pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penanda yang terlibat. Nombor 3, kita lorek rantau sepenuhnya. Pastikan tanda lorekan tidak terkeluar daripada rantau sepunya. Okey, contoh dia. Lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear yang diberikan. Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3 dan X lebih kecil daripada 2. Okey, macam ni graf yang telah dia bagi. Okey, dalam soalan ni, dia nak kita lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear. Pertama kali, kita kena tandakan rantau yang memuaskan Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3 dengan huruf A. Contoh dia, ni kita tengok. Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Maknanya dia berada di rantau bawah. Ingat, Y lebih kecil berada di rantau bawah. Jadi kita tanda sumber rantau bawah ni huruf A. Seterusnya, tandakan rantau yang memuaskan X lebih kecil atau sama dengan 2 dengan huruf B. Bila X lebih kecil, maknanya dia sebelah kiri. X semakin ke kiri, semakin kecil. Kita tanda semua huruf dengan huruf B. Okey, seterusnya kita lorekkan rantau sepunya dengan ditanda dengan kedua-dua huruf A dan B. Maknanya siapa yang ada A, siapa yang ada B, kita lorekkan dia. Yang ni ada A dan B. Kita lorekkan rantau yang ada A dan ada B. Okey, macam tu je. Senang je. Okey. Seterusnya, kamu boleh try buat buku kerja muka surat 86 nombor 1 untuk soalan ini. Okey. Seterusnya lukis dan contoh yang kedua. Lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan ketaksamaan linear 2Y lebih besar daripada X. X tambah Y lebih kecil daripada 4 dan X lebih besar daripada 0. Okey, first tukarkan ketaksamaan linear tu kepada bentuk persamaan linear dan lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan tersebut. Hari tu saya dah ajar bagaimana untuk lukis graf garis lurus. Okey, pertama sekali kita tukarkan persamaan yang diberi kepada persamaan garis lurus. Seterusnya kita buat kotak.
Jadi X ni, nilai X ni ikut suka awak nak masuk berapa pun. Kalau saya nak masuk negatif 4 dah, 4. Seterusnya, yang ini pun sama. Ikut suka, nilai X ni ikut suka nak masuk berapa pun. Jadi saya suka nombor 0 dan 4. Saya buat masuk nombor 0 dan 4. Dan saya kira. Untuk kira ni, kita kena ambil persamaan asal. Okay, ingat? Kita kena ambil persamaan asal. Iaitu, bila kita kira, bila X negatif 4, maka 2Y tolak X ni, kita gantikan Y ni, kita gantikan X ni dengan negatif 4. Jadi, 2Y sama dengan negatif 4. Kita kira Y sama dengan negatif 4 tolak negatif 4. Y sama dengan negatif 4 bahagi 2. Jadi, negatif 2. Okey, kita maksud nilai Y tu negatif 2. Seterusnya, kamu boleh kira sendiri dengan persamaan asal. Saya dapat 2. Yang ini, bila X sama dengan 0, maka X tambah Y, ni persamaan asal dia. X tambah Y, ni nilai, kita buat masuk 0 dekat X ni, kita dapat Y sama dengan 4. Kita buat masuk dalam jadual 4. Dan saya kira bila X sama dengan 4, saya dapat Y sama dengan 0. Macam mana saya dapat? Saya buat masuk nilai, buat masuk dalam persamaan asal. Okay. Yang ini untuk seterusnya X sama dengan 0 ni bermakna dia berada di paksi Y. X tu sama dengan 0 berada di paksi mencancang. Ingat, bila Y sama dengan 0, dia ada di paksi X iaitu mengufuk. Okey, untuk melukis graf, kita perlukan titik. Ini saya ambil negatif 4, negatif 2. 4, 2. Kita ambil dari titik ni, kita perlu ambil X dan Y. X dan Y. Benda yang sama kita buat pada ni 0, 4. 4, 0. Okey. Ini titik yang tadi. Jadi, lukis graf persamaan yang terlibat. Kita buat paksi X dan paksi Y. Kita buat titik negatif 4, negatif 2. Negatif 4, negatif 2 dekat sini. Dan 4, 2. 4, 2 jadi dekat sini. Kita letak garis lurus. Letakkan persamaan dia Y, 2Y sama dengan X. Dan 0, 4. 0, 4 kat sini. 4, 0. 4, 0 kat sini. Garis lurus. Okey. Yang ini kita panggil garis X tambah Y sama dengan 4. X tambah Y sama dengan 4. Yang ini X sama dengan 0. Maknanya garis mencancang. X sama dengan 0 dipaksi Y. Okey. Kita panggil garis Y X sama dengan 0. Seterusnya, kenal pasti rantau yang berlorek. Macam mana nak kenal pasti rantau yang berlorek? Tengok. 2Y lebih besar atau sama dengan X. Lebih besar ni lebih besar atau sama dengan X. Maknanya bila 2Y lebih besar, dia rantau atas. Y semakin ke atas semakin besar. Bila ke bawah semakin kecil. Okey. Semakin ke atas semakin besar. Kita tanda dengan huruf A. Okey. Seterusnya X tambah Y lebih kecil. X tambah Y sini.
maknanya dia rantau lebih kecil rantau bawah. Okey. B, kita tanda dengan huruf B. Okey, bila yang ni X lebih besar, X lebih besar atau sama dengan kosong, maknanya rantau kanan ke kiri. Maknanya bila ke kanan semakin besar kan X, sebab tu dia melorek ke rantau kanan. X lebih besar atau sama dengan rantau kanan. Okey, seterusnya kita tengok tempat mana ada A, B, C dan D. Iaitu itulah tempat yang akan kita lorek kat sini kan. Jawapannya macam ni. Boleh faham? Okey. Ni kamu boleh try buat lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear yang diberikan. Ni, dan ni. Tukar kepada ketaksamaan linear dalam bentuk persamaan linear dan lukis garis lurus yang mewakili ketaksamaan tersebut. Okey, tukar dulu. Buat macam tadi. Ini macam mana saya buat ambil ni 06.06-nya saya letak je berapa pun yang awak suka. Okey. Dan saya ambil persamaan asal dan saya letak X ni kosong dan jadi saya dapat 6. Saya kira untuk ni saya dapat kosong. Okey, jadi koordinat dia adalah kita ambil ni 06 dengan 30. Okey, lukis graf persamaan yang terlibat. Okey, saya plot, saya dapat paksi X X sama dengan kosong, saya paksi mencancang, Y sama dengan kosong, paksi mengufuk. Okey, kena pasti rantai yang berlorek. Macam mana nak kena pasti? Kita tanda dengan huruf. Bila Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2 tambah 6, maknanya Y ke bawah, maknanya dia rantau bawah kan dia lebih kecil. Jadi kita tanda dengan huruf A. Kalau kita tengok ni X sama dengan kosong ni, X lebih besar. Dia ke kanan ke kiri? X lebih besar mesti ke kanan. Jadi kita tanda dengan huruf B. Okey. Dan ni Y lebih besar atau sama dengan kosong. Maknanya dia ke atas. Dia rantau atas ke rantau bawah? Mestilah rantau atas sebab Y lebih besar. Lebih besar rantau atas. Lebih kecil rantau bawah. Lebih besar rantai atas. Okey. Saya nak nanti awak buat awak buat buku kerja. Okey, untuk bab seterusnya kita akan menyelesaikan masalah yang melibatkan sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kita imbas kembali. Hari tu awak telah belajar semua titik yang berada pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang ni awak dah belajar, kita imbas kembali. Maknanya bila titik tu berada di atas, dia lebih besar. Bila titik tu berada di bawah, dia lebih kecil. Bila titik tu ada dekat garisan, dia sama. Okey, Y sama dengan kosong. Untuk mana di paksi X. Paksi mengufuk. X sama dengan kosong. Paksi Y, iaitu paksi menegak. Okey. Lebih kecil atau lebih besar kita guna garis sentang. Lebih kecil atau sama dengan
lebih besar atau sama dengan? Kita guna garis padu. Contoh saya bagi, nyatakan 3 ketersamaan linear yang mentakdirkan rantau berlorek dalam rajah tersebut. Okey, dibagi macam ni. 3 persamaan garis lurus. Kita kena cari. First, X tambah Y sama dengan 8. Ni dia dah bagi. Second, X sama dengan 0. Macam mana saya tahu ni? Saya tengok pas bila ni rata yang berlorek. Mesti tak nampak soalan ni. Kat sini rata yang berlorek dia. Jadi X sama dengan 0. Kan kalau kita nak lorek sesuatu, kita kena benda yang tertutup. Ni dia tertutup. Maknanya X sama dengan 0 saya ambil kat sini. Baru tertutup. Bila Y sama dengan 0 saya ambil kat sini. Okey, rantau yang berlorek terletak di bawah garis lurus. X tambah Y sama dengan 8 dan dilukis dengan garis sempang. Ingat, kita lukis dengan garis sempang maknanya dia macam ni. Sebab itulah dia X tambah Y dia lorek ke bawah. Dia bukan lorek rantau atas, dia lorek rantau bawah. Jadi lebih kecil atau sama dengan 8. Okey, seterusnya kita tengok rantau yang berlorek terletak di bahagian atas paksi X, maka Y lebih besar daripada 0. Ni dia berada di sebelah kanan. Kanan kan. Jadi dia lebih besar. Sebelah kanan lebih besar. Kalau sebelah kiri lebih kecil. Okey, rantau yang berlorek terletak di bahagian kanan. Maknanya ni part Y, paksi Y. Maknanya ni bahagian atas. Maknanya yang ni bahagian atas tadi kan. Kalau bahagian atas dia lebih besar. Kalau bahagian bawah dia lebih kecil. Okey, boleh? Tengok garis dia sempang ke padu. Okey, contoh seterusnya. Dia bagi macam ni. Yang ni rantau yang berlorek dia kat sini. Macam mana nak cari? Mestilah kena cari sini, sini dengan sini. Barulah kita tahu rantau yang barulah dia tertutup. Okey, first 3 persamaan garis lurus adalah Y tambah 2. Ni Y tambah 2 sini. Macam mana kita nak tahu? Y tolak 2 ni. Dan X sama dengan 0. Garis mendekat adalah X. Atau yang berlorek berada di bawah garis lurus. Ni dia berada di rantau yang berlorek berada di atas ke bawah? Dia berada di atas. Salah tulis. Di atas. Okey. Maknanya bila dia berada di atas, dia lebih besar. Kita guna garisan padu sebab dia ni. Garisan ni kita guna sama dengan. Lebih besar atau sama dengan. Okey, untuk yang ni, rantau yang berlorek terletak di bahagian bawah. Y lebih kecil. Ni tengok bahagian bawah lebih kecil kan. Kalau atas lebih besar. Okay, Y lebih kecil atau sama dengan -2.
Ni, ketiga, rantau yang berlorek terletak di bahagian kiri paksi X. Maknanya sini. Dia letak kat kiri, maknanya lebih kecil. Macam mana saya nak tahu dia lebih kecil? Kita tengok. Dia duduk bahagian kiri. Okey. Nanti kamu boleh tengok dan buat dalam buku kerja. Okay, seterusnya kita tengok Y sama dengan MX tambah C. M2 adalah kecerunan. Bagaimana nak cari? Kita cari dengan formula ni. Dan C adalah pintasan Y. Contoh, tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau yang berlorek yang diberikan. Okey, contoh dia dibagi macam ni. Okey, pertama kita labelkan. Ini 1, ini 2, ini 3. Kita buat Y sama dengan MX tambah C. Yang kita tahu persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Jadi, kita tengok titik. Ni, maknanya persamaan pertama kat sini kan. Tengok titik, kita cari titik koordinat dia 5, 5. Okay. 0, 5. Okay, masuk dalam persamaan buat masuk dalam ni kecerunan M ni. Okey. Ni at Y 5 tolak 5 sini bahagi dengan 5 tolak dengan 0. Dapat macam ni. Jadi kecerunan dia adalah 0. Kita buat masuk dalam formula Y sama dengan 0x tambah 5. Macam mana saya tahu 5? Sebab pintasan Y dia adalah 5. Y sama dengan 5 kat sini. Rantau yang berlorek terletak di bahagian bawah. Maknanya bila dia berada di bawah, dia semakin kecil atau sama dengan 5. Seterusnya kita tengok persamaan ini. First, tengok titik. Titik ni, 5, 5. Ni, 0, 0. Okey, kita buat masuk dalam kecerunan garis lurus. Kita nak cari kecerunan dia. Jadi, kita buat masuk yang ni 5 tolak 0 dan bahagi 5 tolak 0 ni. Kita dapat 1. Kita buat masuk dalam formula ni. Jadi, Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan kecerunan dia 1, X tambah 0. Macam mana C ni saya dapat 0? Iaitu daripada pintasan Y. Pintasan Y kita adalah 0. Kita tengok pintasan Y ni dekat sini. Okey, Y sama dengan X. Rantau yang berlorek terletak di bahagian atas dan atas garis lurus Y sama dengan X dan dilukis dengan garis padu. Maka Y lebih besar atau sama dengan X. Ni dia letak di bahagian atas. Maksud dia lebih besar. Okey, untuk seterusnya kita tengok ni persamaan ni. Persamaan ni apa yang kita tahu sebelum ni adalah bila dia paksi menegak. Maknanya X sama dengan 0. Maka kita tengok X sama dengan 0 ni terletak di bahagian kanan ke kiri. Kalau kanan maksud dia lebih besar. X lebih besar atau sama dengan 0. Okey, 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek ialah Y lebih kecil daripada 5, Y lebih besar atau sama dengan X dan X lebih besar atau sama dengan 0. Okey, seterusnya saya akan bagi awak untuk menjawab kuis berkaitan nyepok. Nanti awak buat kuis ni. Kalau tak faham, awak boleh tanya saya. Seterusnya, lepas awak tengok,
awak buat refleksi. Saya akan bagi platelet ni. Link ni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.